Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ni untuk bertemu. InsyaAllah malam pertama dalam bulan Ramadan, dan kita mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini akan menjadi lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lepas, yang sebelum ini. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini akan menjadi Ramadan yang mendapat kebaikan yang banyaklah, insyaAllah, rahmatnya dan barakahnya. Jadi insyaAllah saya nak mulakan dengan yang pertama sekali, minta maaf lah lewat, sebenarnya agak kelang kabut sikit lah kan, sebab baru habis tarawih, dan dia dapat lebih kurang dekat 10 baru habis kan. Jadi insyaAllah hari ni kita tak boleh tak tahu nak timing lagi insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Saya nak mulakan dengan Jadi hari ini kita nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca bila masuk bulan Ramadan ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah 183. Wahai orang beriman, telah difardukan kepada kamu, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, suratul Baqarah juga 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir. Bulan Ramadan itu ialah padanya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan itulah padanya itu diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk, menjadi hidayah kepada manusia, dan menjadikan keterangan, memberikan satu keterangan, wa bayyinat, memberikan satu keterangan, satu fakta, perkara-perkara yang benar, yang menjelaskan tentang petunjuk minal huda, dan juga yang menjelaskan tentang al-furqan, iaitu membezakan al-haq dan al-batil. Jadi yang pertama sekali kita ingin bersyukur pada Allah Ta'ala daripada ayat yang kita baca tadi, menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup istimewa, kerana padanya itu salah satu keistimewaan yang besar itu ialah diturunkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi bukan saja bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, ada juga banyak lagi lah perkara-perkara yang berlaku. Tadi yang paling besar tadi Al-Quran. Dan pada bulan Ramadan juga difardukan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa diberikan kepada kita satu kefarduan, satu kewajipan untuk kita berpuasa. Jadi insyaAllah kita nak mengambil kesempatan pada tahun ini dengan kita sama-sama
mendekati dan memasuki bulan Ramadan ini dengan satu perasaan gembira kerana Allah mengizinkan kita. Alhamdulillah, pada hari ini Allah izin kita untuk bersama-sama di dalam bulan Ramadan, dan alhamdulillah mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan memberikan satu keberkatan insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi jauh, saya ingin memetik beberapa perkara lah yang penting untuk kita sama-sama renungkan. Jadi Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang pertama. Bukan saja kita telah memasuki 100 tahun. 100 tahun apa yang kita gambarkan sebagai kejatuhan Osmaniyah. Kalau kita kata pada 3 bulan Mac 1924, yang mana pada masa itu khilafah telah berakhir dengan telah dilucutkan jawatan khalifah. Sultan Osmaniyah yang terakhir. Jadi kalau kita ikut tahun Masihi, inilah 100 tahun. Kalau kita ikut kiraan tahun Hijri, dan kita akan dapati bahawa sebenarnya tahun 2022 itu adalah tahun Hijri cukup 100 tahun. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Ramadan yang ada pada hari ini adalah merupakan salah satu daripada bulan Ramadan ini adalah bulan yang penting untuk kita buat sesuatu. Kita nak sebut kat sini buat sesuatu kerana kita melihat bagaimana hari ini peperangan pada masa yang sama, peperangan di antara orang Islam, yang orang beriman, orang Islam, iaitu peperangan sahabat-sahabat kita di Palestin telah memasuki 6 bulan. Pada masa yang sama, lebih daripada 25,000 orang saudara-saudara kita, sahabat kita, ibu ayah kita, anak-anak kita yang kita kata beriman telah pun terbunuh, telah mati, meninggal dunia, syahid, menjadi syahid, lebih daripada 25,000 orang. Dan daripada 25,000 orang itu kurang lebih, saya rasa lebih lagi, lebih daripada 10,000 adalah merupakan bayi ataupun kanak-kanak, yang mana ini menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ini, zaman Nabi Musa, peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya, yang mana anak-anak menjadi sasaran. Dia berlaku lagi sekali. Jadi sebab tu kita melihat 100 tahun ini kita kata kejahatan musuh terhadap umat Islam ni sudah semakin melampaui batas. Malahan kita melihat, saya melihat juga, saya kadang-kadang saya mengkaji juga beberapa perkara berkenaan dengan pandangan-pandangan daripada kita kata orang-orang Israel, kita kata rakyat Yahudi Israel yang bersama dengan Zionis. Bila kita melihat pandangan mereka berkenaan peristiwa yang berlaku pada hari ini, majoriti daripada mereka itu setuju apa yang berlaku. Mereka tidak rasa pun pembunuhan, kematian anak-anak Palestin yang lebih daripada 10,000 orang, malahan yang mati keseluruhannya lebih daripada 25,000 orang, sebagai satu jenayah. Mereka tak nampak sebagai satu jenayah. Mereka tak nampak sebagai satu yang perlu disekat. Ini kita dapati hampir keseluruhan orang-orang muda ataupun majoriti lah kita kata di kalangan orang-orang Yahudi Israel yang berfahaman Zionis. Dan bila saya melihat apa ni kita kata pandangan-pandangan mereka ini, saya melihat balik apa sebenarnya rakyat Israel berfikir pada hari ini. Mereka pecah dua lah. Mereka pecah tiga sebenarnya. Yang pertama sekali ialah memang mereka yang menyokong apa yang berlaku. Mereka merasakan bahawa membunuh Palestin ini suatu perkara yang penting, ataupun membunuh orang Arab satu perkara yang penting, malahan membunuh orang Islam sebagai satu perkara yang penting. Ini adalah mereka, apa yang mereka sebut dalam
di dalam kita kata temu ramah ataupun dalam pandangan-pandangan yang mereka beri di dalam media, terutamanya dalam TikTok ataupun di dalam YouTube dan sebagainya, wawancara dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama ada juga di kalangan Orthodox Jewish yang semakin keras dan bangkit. Mereka disuruh dan diperintahkan oleh pihak negara Israel supaya menjadi tentera untuk nak menyerang Gaza. Sebenarnya mereka nak menghancurkan Gaza. Jadi dalam daripada apa yang kita dengar, percakapan-percakapan Zionis ni, mereka menyatakan bahawa mereka mahu menghancurkan Gaza. Menghancurkan habis. Maknanya nak sebut sini, bunuh semua. Dan selepas daripada Gaza, mereka dah merancang dah untuk pergi ke Ramallah. Ramallah pula. Begitu juga ke tempat-tempat yang lain. Mereka nak bawa supaya kita kata serangan-serangan ke atas Palestin di Gaza itu berkembang. Daripada apa yang saya lihat, suasana yang berlaku di sana itu, satu golongan memang mahu menghancurkan orang Arab, orang Islam, orang Palestin. Satu golongan di kalangan Zionis lah. Memang mereka nak bunuh. Kita kata apa yang kita rasa tak sedap, sedih, yang orang-orang bukan Islam, yang di luar daripada Palestin, seluruh dunia, di Amerika, di Eropah dan di mana-mana sahaja, mereka menyatakan kecewaan mereka, putus asa mereka, kekecewaan mereka kepada kepimpinan United Nations, kepimpinan kerajaan-kerajaan mereka sendiri yang menyembelahi pihak kita kata pihak Israel tadi. Begitu juga ahli parlimen daripada European Union, Eropah, ahli parlimen daripada Afrika dan juga di beberapa tempat yang lain, termasuklah di kawasan kita ni, memang tak bersamalah dengan mereka. Jadi kita lihat di kalangan orang-orang yang bukan Islam, majoriti di luar daripada Palestin itu, memang mereka bersama dengan orang Palestin, tak suka kepada genocide ataupun pembunuhan beramai-ramai, ethnic cleansing, iaitu pembersihan etnik dan sebagainya. Jadi keadaan ini sebenarnya kita tengok dah berlalu selama 6 bulan. 6 bulan. Dan sekarang dah memasuki bulan Mac. Bulan Mac ni maksudnya dah memasuki 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Dan di sinilah kita lihat daripada hala tuju apa yang berlaku sekarang ni, dengan cita-cita pihak Zionis yang mahu menghancurkan tadi, orang Palestin nak bunuh habis di Gaza, nak bunuh habis di Ramallah dan juga di mana-mana sahajalah yang ada di sana. Maka secara tidak langsungnya kita boleh buat keputusan, boleh buat kesimpulan, bukan keputusan, kesimpulan, bahawa peperangan ini akan berterusan dan peperangan ini akan merebak. Dan peperangan ini akan berkemungkinan akan membawa kepada al-malhamah al-kubra, malhamatul kubra, iaitu satu peperangan yang besar yang mana akan melibatkan seluruh umat Islam, terutamanya yang beriman. Pada masa yang sama kita melihat bagaimana keadaan yang berlaku di dunia ini juga. Orang-orang besar Zionis ataupun orang besar Dajjal ni pun ramai dah mula mati. Seorang-seorang mati. Sebelum ni kita dengar Henry Kissinger mati. Kemudian lepas tu kita dengar pula Rothschild, generasi yang keempat, mati. Jadi begitu juga kita melihat ada berapa lagi lah orang penting-penting pun mereka dah tua lah, meninggal dunia. King Charles pun nampak macam King Charles ni pun macam tak lama dah. Jadi kita melihat di sinilah bahawa sebenarnya bila melihat tentang kematian demi kematian itu, apa makna kematian Rothschild, kematian Henry Kissinger, kematian King Charles. King Charles belum mati lagi, tapi nampak macam dah tak lama lah. Itu yang kita perhatilah kan. Jadi nak sebut kat sini, mungkin juga kematian King Salman contohnya kan, yang dah memang kita dengar banyak kali lah, dah maknanya umurnya tu dah dengan kesihatannya tak elok dan sebagainya. Jadi apakah maksud perkara-perkara yang kita nampak, yang kita dengar ni lah kan. Kalau kita tengok daripada kajian pattern ataupun kita kata kaji pattern apa yang berlaku dalam sejarah
sebelum ini kita akan mendapati bahawa kematian pimpinan-pimpinan al-malak, pimpinan-pimpinan yang ada itu bukanlah maknanya mereka ni akan jadi makin rendah, makin tak kuat ataupun makin slow down kan. Tapi sebenarnya kematian Rothschild, kematian Henry Kissinger adalah menunjukkan bahawa kepimpinan baru akan menyusul. Dan kepimpinan baru itu adalah lebih agresif lagi, lebih tegas, lebih keras, lebih tegang dari sudut bagaimana mereka akan menghadapi orang-orang Islam. Jadi sebab itulah saya nak menyeru pada diri saya dan diri tuan-tuan perempuan, marilah kita merasakan bahawa kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini adalah merupakan satu peringatan yang penting. Apa peringatan yang penting? Iaitu bagaimana sesungguhnya kita sedang menghampiri satu fasa kebangkitan. Dan insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita yakin tidak lama lagi akan berlaku sesuatu yang besar. Mungkin hujung tahun ni agaknya, wallahu alam. Mungkin sebelum hujung tahun, mungkin selepas setahun, maknanya masuk tahun 2025 dan sebagainya. Dan di sinilah kita ingin mengambil kesempatan pada kali ini untuk sama-sama kita merasakan bahawa kedatangan Ramadan pada hari ini bermula daripada malam ni lah. Kalau di Malaysia ni malam ni lah. Kalau di Indonesia Muhammadiyah tadi siang dah mula kan. Kalau Saudi pun mungkin tadi pagi tadi dah mula dah. Jadi kedatangan apa yang berlaku ini, apa di Ramadan ini, adalah satu kedatangan yang perlu kita ambil berat. Ambil berat dari sudut apa? Yang pertama sekali, ambil berat dari sudut bagaimana kita lihat peperangan yang besar dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Ghazwal Badar, peperangan Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi peperangan Badar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi kita lihat dia berlaku 17 Ramadan ke kalau tak silap lebih kurang gitulah. Jadi namanya kita lihat peperangan Ramadan, peperangan berlaku dalam bulan Ramadan. Banyak lagi peperangan-peperangan yang banyak berlaku di dalam bulan Ramadan, ataupun sekurang-kurangnya persiapan peperangan tu berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itulah kita lihat, dan apabila kita sekarang ini kita dah memasuki 100 tahun kejatuhan Osmaniyah tadi, maka dan Ramadan pula jatuhnya pada bulan Mac ini, bersamaan dengan satu Ramadan ni sekarang ni, jatuh pula dalam bulan yang sama dengan kejatuhan 100 tahun tadi. Maka saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan perempuan untuk kita nak mengambil peluang, sebab kita tak tahu bilakah akan berlakunya, kita kata, perkara-perkara yang besar yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang kita pasti sudah terlalu dekat. Maka sekiranya perkara ini berlaku, maka sudah tentulah kita akan berhadapan dengan satu ujian yang besar. Dan ujian yang besar ini pula, sekiranya kita tidak mengambil peluang untuk kita mempersiapkan diri kita, maka sudah tentulah kita akan mengalami kekecewaan nanti bila datang ujian-ujian yang ada. Contohnya di negara kita. Hari ini negara kita ni masih lagi tak stabil. Politiknya tak stabil. Walaupun mereka kata kerajaan Madani ni kerajaan yang stabil kerana ada kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ni adalah kerajaan yang maknanya disokong oleh yang di-Pertuan Agong, yang disokong oleh parti-parti politik yang bersedia untuk bersatu padu tadi dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok sungguh-sungguh, tengok betul-betul, sesungguhnya masih tidak banyak perkara yang kita kata boleh menjadi, kita kata kuat lah. Kuat. Investment pun tak masuk, walaupun dah pergi macam-macam, pergi ke New York, PM dah pergi ke New York, PMX dah pergi ke Australia sebagainya, dan digambarkan akan ada investor masuk daripada luar negara, tapi setakat ini tak ada seorang masuk. Setakat ini masih cakap lagi lah kan. Jadi duit kita pun jatuh contohnya kan. Jadi makanan pun mula mahal, teruk sangat, beras pun dah mula kurang. Jadi sebenarnya kita melihat kesusahan tu yang ada di depan kita ni, semua tu adalah tanda-tanda
yang kita nak kena lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati dan lebih mempersiapkan diri kita lagi lebih kuat lagi, insya-Allah. Ya, sebab itulah dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah saya ingin memulakan dengan satu perkara, iaitu bagaimana perlu dan wajib untuk kita sama-sama memasuki bulan Ramadan ini dengan kita memastikan kita mengambil bekalan yang semaksimalnya. Bekalan yang semaksimalnya. Jadi rupa-rupanya Ramadan ini, macam mana yang sebahagian kita tahu, adalah merupakan satu bulan yang sebenarnya ada kurikulum dia. Ada dia punya kurikulum dia. Ada dia punya kita kata pelajaran-pelajaran dia. Topik-topik dia. Dan antara perkara yang besar, yang penting untuk kita faham pada hari ini ialah nombor satu, kita kena benar-benar faham bahawa dengan fikiran kita, dengan hati kita, dengan kehidupan kita, bahawa sesungguhnya apakah maksud 100 tahun, apakah maksud tajdid ataupun pembaharuan ataupun pengislahan ataupun reformation kepada Islam. Itu tajdid tadi, pembaharuan tadi, maksudnya ialah akan berlaku sesuatu yang besar, iaitu perubahan sistem kehidupan manusia. Jadi kita yakin sistem kehidupan manusia akan berubah daripada suatu yang zalim, suatu yang gelap, suatu yang penuh dengan kerosakan, korupsi dan sebagainya, kepada suatu yang adil, yang aman, yang benar. Suatu yang bersangkut paut dengan akidah, satu yang bersangkut paut dengan ibadah yang benar, satu yang bersangkut paut dengan sistem kehidupan yang benar. Jadi maknanya perubahan tajdid ni, maknanya dia bukan perubahan kita kata kepimpinan tukar, ataupun kita kata Israel kalah perang, menang Palestin, menang orang Arab, menang Islam dan sebagainya. Bukan sekadar menang perang, bukan. Tajdid bukan maksud menang perang. Hakikat tajdid dia bukan maksud kita menang perang. Sebab menang perang tu memang Allah dah beritahu itu satu yang mana akan berlaku, iaitu kamu akan diberikan, ditegakkan kedudukan kamu itu membina khalifah. Itu memang Allah dah beritahu dah. Dan surah An-Nur, Allah beritahu kamu akan dapat menegakkan khilafah. Tapi itu banyak bukan menang, itu bukan maksud tajdid. Tapi maksud tajdid ini sebenarnya ialah sistem kehidupan manusia seluruh dunia ini akan berubah. Maknanya perubahan daripada kegelapan kepada cahaya, perubahan daripada kekacauan, huru-hara, ketakutan. Macam sekarang takut, anak-anak takut. Kalau kita tengok anak-anak di Palestin, subhanallah, bagaimana mereka menggambarkan bagaimana ketakutan mereka daripada wajah mereka, daripada gerak tangan yang menggigil dan sebagainya, yang kata-kata yang kita nampak lah bagaimana reaksi anak-anak ni dalam keadaan ketakutan dengan bunyi bomnya, dengan bagai-bagai lah. Jadi bukanlah maknanya kita sekadar menang macam itu. Nanti Palestin menang maknanya Hamas menang. Tak, dia bukan macam itu. Itu cerita Hindustan. Kalau cerita Hindustan boleh, dia menang. Kalau dia menang, dia kalah, gitu kan. Terus menang, kebahagialah, bukan. Tapi tajdid yang dimaksudkan apabila tajdid, kita kata pembaharuan kepada Islam, ditajdidkan, may yujaddidu laha dinaha, akan ada di kalangan kamu yang mentajdidkan Islam tadi, bermaksud akan berlaku satu perubahan sistem. Dan bila sebut sistem, ialah satu yang cukup dekat dengan kehidupan kita. Maknanya hari ini kita masih lagi bersama dengan sistem yang telah pun dipelopori oleh kita kata iblis, Dajjal. Contoh kita kata kita ekonomi, sistem ekonomi kita hari ini ialah sistem liberal kapitalis. Contoh di Malaysia lah, ataupun sistem yang ghairal Islam, sistem yang mana perbankan,
bank, perbankan itu menjadi asas dan dasar kepada kekuatan sistem yang disebut sebagai debt capital. Debt capital maknanya kita punya modal kita tu, capital kita tu datang daripada hutang. Dan hutang yang dimaksudkan di situ bukan qarzul hasan, hutang yang baik, tapi hutang yang dimaksudkan itu ialah riba. Riba. Jadi bila debt capital, bila disebut liberal capitalist, bila disebut sistem bank, sistem perbankan Islam, perbankan dunia yang ada pada hari ini, tak kira Islam tak Islam. Jadi sebenarnya asasnya itulah riba. Jadi bila kita kata tajdid ni maknanya perubahan daripada suasana riba, sistem ekonomi riba, kepada sistem Islam yang adil, yang aman, yang tenteram, yang penuh dengan kita kata suatu yang kebahagiaan lah kepada manusia. Begitu juga dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu tajdid tadi daripada sistem sekular, daripada sistem liberal, daripada sistem kapitalis, sosialis, ataupun sistem-sistem yang berkaitan dengan kerosakan, yang membawa manusia kepada kerosakan, kepada sistem yang membawa manusia kepada Allah, pengabdian kepada Allah, mentauhidkan Allah, membina kekuatan-kekuatan kebenaran Allah. Jadi maknanya tajdid di sini bukan maksud perang. Bukan maksud perang, walaupun perang berlaku. Digambarkan kamu akan memerangi Arab. Kamu akan memerangi dari Persia. Kamu akan memerangi Rom. Kamu akan memerangi Dajjal. Jadi maknanya walaupun yang digambarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman itu ialah sebahagiannya itu adalah disebut oleh Nabi ialah al-malhamah al-kubra. Malhamah kubra. Jadi maknanya malhamah kubra ni kita bayang perang. Perang. Jadi perang mungkin kita bayangkan perang dalam pedang. Perang dalam menggunakan panah. Dia kata nanti berlaku dukhan, senjata tak ada, semua pakai pedang dengan panah dengan kuda. Jadi kita pun berlatihlah kuda, berlatihlah main pedang, berlatihlah memanah. Kita kata inilah dia sunnah dia. Kita tak menyangkal yang itu tentang kemungkinan akan berlaku perkara-perkara demikian. Tetapi hakikat tajdid yang akan berlaku dalam masa yang singkat ini, mungkin dalam masa 3 tahun, 4 tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun insya-Allah menang, orang Islam menang insya-Allah, ialah berlakunya perubahan sistem, yang mana sistem itu adalah sistem Islam. Dan sistem Islam itu sistem yang menyeluruh. Dia bukan hanya sekadar sistem sembahyang aja, ataupun sistem menjaga keamanan aja. Contohnya kita nakkan supaya aman. Kita kena jaga kemanusiaan, maka masing-masing sebut pasal kemanusiaan, supaya tiada ceasefire, tidak ada peperangan di Palestin, supaya orang Yahudi itu tidak menentang Palestin. Jadi sebenarnya dia bukan hanya sekadar ceasefire. Dia bukan nak selamatkan Gaza supaya Gaza ni bebas daripada Israel. Jadi Israel tak masuk dah Gaza contoh, ataupun Israel tak kacau dah Masjid Al-Aqsa. Dia bukan macam itu. Kita kena faham. Jadi tajdid yang dimaksudkan 100 tahun itu adalah tajdid yang akan memenangkan Islam secara keseluruhan. Jadi untuk kita bersama dengan mereka yang akan tajdid tadi, mereka yang akan membina kekuatan tadi, maka kita kena faham, kalau kita masih lagi, hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita masih sayang, masih berhajatkan kepada sistem manusia yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, sama ada dari sudut educationnya ke, ekonominya ke, apa sahaja, maka sudah tentu kita tidak akan termasuk dalam golongan mujaddid, golongan tajdid. Jadi ini kita kena faham ni. Jadi kita kata hari ni, sebab tu bila kita melihat bulan Ramadan, kita jangan nampak bulan Ramadan ini yang dikatakan persiapan Ramadan untuk kita nak berhadapan dengan tajdid tadi sekadar ibadah. Kita kena banyakkan ibadah, kita kena banyakkan baca Quran, kita kena banyakkan sembahyang, kita kena banyakkan berpuasa. Puasa memanglah kena kan. Kita kena banyakkan qiyamul lail. Jadi kita nampak ibadah.
Dan kita nampak ibadah tu ibadah khusus. Pergi umrah, ramai berebut-rebut pergi umrah. Pergi umrah, kenapa? Umrah bulan Ramadan ni pahalanya banyak. Sama macam naik haji. Kita bekerja pergi umrah. Mahal pun tak apa. Pergi, kenapa? Nak dapat pahala haji. Jadi kita ingat, tajdid yang dimaksudkan 100 tahun itu, hanya sekadar ibadah khusus. Hanya sekadar ibadah khusus. Tapi sebenarnya, hakikatnya, ialah Islam yang akan tertegak, sistem Islam yang akan tertegak. Itu hakikatnya. Hakikatnya begitu. Maknanya, kalau kita berfikirlah persiapan bulan Ramadan pada tahun ini, iaitu Ramadan yang pertama setelah kita kata 100 tahun Masihi. 100 tahun Masihi lah. 1924, 2024. 100 tahun kita kata macam itu. Jadi kalau kita ingat persiapannya lah, persiapan sekadar kita beribadah sebagainya, maka fahamlah bahawa sesungguhnya kita tidak akan bersama dengan mereka yang melaksanakan tajdid. Tak akan bersama. Jadi sebenarnya kita nak kena faham tajdid itu berlaku ialah dengan penegakan Islam. Ini Jumhur ulama menyatakan bahawa yang mengkaji, yang tak mengkaji tak tahu, yang duk cerita pasal bid'ah, tak bid'ah, sesat tak sesat lah sebagainya ni. Itu dia berkaji tentang sunnah sembahyang, puasa, tahlilan lah apa itu, dia tak mengkaji tentang pergerakan sosial politik, pergerakan sosial ekonomi, pergerakan dari sudut kebangkitan Islam. Dia tak fikir hak tu. Perjuangan, apa lagi perjuangan, malah dia kata tak boleh berjihad. Ini tak ada jihad tak diwajibkan, dia sebut macam tu. Jadi kita lihat, sekiranya kita tidak memahami hakikat tajdid tadi, maka kita fokus pada sembahyang, kita fokus pada Quran, kita fokus kepada haji umrah. Haji belum lagi lah, umrah kan? Kita fokus kepada ibadah khusus. Bukan salah, tak salah, tetapi hati kita masih bersama dengan sistem jahiliah. Riba, kita masih boleh terima riba. Boleh terima riba, tak apa riba. Memilih pemimpin, kita kata kita kena memilih pemimpin. Kita masih memilih pemimpin mengikut acuan Zionis, mengikut acuan Dajjal. Apa dia acuan Dajjal ni? Kita hanya sekadar memilih pemimpin yang pandai bercakap. Takwa tak ada, pandai bercakap aja. Pandai baca Quran, pandai berucap, berkhutbah, pandai kita kata bercakap macam-macam yang nampak Islamik, tapi tak ada buat pun. Tak ada tolong orang Islam pun. Malahan menghalang lagi umat Islam. Jadi kita lihat, kita masih lagi boleh terima perkara-perkara yang bersangkutan dengan jahiliyah sebagai satu sistem kehidupan. Semayang, tapi reda dengan masjid yang kita pergi tu yang dibuat atas dasar riba. Contohnya, mengajar, kita pergi ke universiti, mengajar, dapat PhD, buat PhD, malahan kita mengajar pula student PhD, tetapi kita boleh terima PhD student tadi tu yang datang daripada pemikiran yang sekular, pemikiran yang liberal, pemikiran-pemikiran yang membawa manusia jauh daripada Allah, yang menyesatkan manusia. Jadi maknanya kita lihat hari ini puasa Ramadan yang kita katakan 100 tahun, iaitu Ramadan pertama dalam 100 tahun Masihi, 1924, 2024 ni ialah Ramadan untuk persiapan tajdid. Ramadan untuk kita mempersiapkan umat Islam supaya umat Islam itu boleh benar-benar mentajdidkan agamanya, mentajdidkan, melaksanakan pengislahan, taghyir, perubahan, taghyir Islam kulli, perubahan Islam secara menyeluruh. Jadi untuk mendapatkan kefahaman yang sebenar tentang tajdid ini, maka kita hendaklah memahami Islam sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Islam bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, bukan hanya akhlak, bukan hanya ibadah khusus, bukan hanya berbincang tentang Quran, umrah, hadis, Quran, semayang, puasa, tapi Islam dalam bentuk satu sistem yang nak dibangkitkan ini, satu sistem yang kita kata menyeluruh. Sebab tu umat Islam dikelirukan dengan perjuangan-perjuangan yang dikatakan seperti humanitarian,
kita nak menyelamatkan manusia dan kemanusiaan. Kenapa kita tak boleh serang Palestin? Sebab tidak ada ciri-ciri kemanusiaan. Sedangkan kemanusiaan itu kalau kita perhatikan, sekiranya tidak diikat dengan Quran, tidak diikat dengan hadis, kemanusiaan itu akan menjadi satu agama baru. Apa agama baru tu? Humanisme. Agama humanisme, mengagungkan agama. Apa maksud agama mengagungkan manusia ni? Iaitu mereka akan meletakkan hak-hak manusia, nafsu manusia itu sebagai yang paling tinggi, lebih daripada Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa? Contohnya kata, saya ni laki-laki tapi saya nak jadi perempuan. Oleh kerana saya manusia, maka saya berhak untuk memilih jantina saya sebagai perempuan. Walaupun saya dilahirkan laki-laki, ataupun saya seorang perempuan nak jadi laki-laki. Jadi ini adalah humanism. Yang ini adalah merupakan agama manusia, meletakkan keagungan manusia mengatasi daripada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita kata tak apalah, apa salahnya dia jadi perempuan, laki-laki jadi perempuan, apa salahnya perempuan jadi laki-laki, apa salahnya kita melanggar fitrah dan natural kepada manusia tadi, sebab kita nak mengagungkan manusia ini disebut sebagai humanitarian, ini disebut sebagai agama humanisme. Satu agama humanisme. Jadi mereka mengelirukan kita. Ramai dah tak terima Zionis, ramai dah tak terima ni, tak apa, kita bawa humanisme, kita bawa liberalisme, kita bawa sekularisme, kita bawa semua ism yang lain, isma tadi yang lain, ghairal Islam. Jadi apakah yang dimasukkan Islam tadi? Islam tadi hakikatnya kejatuhan al-hukmu, iaitu pemerintahan Islam, dan akhirnya solat yang digambarkan dalam hadis Nabi tadi. Maka dia kata, kita ini fikir kalau Gaza ni kita tak nampak dah. Gaza ni sebenarnya adalah pertembungan antara musuh Allah yang bergelar Yahudi Zionis, yang di belakangnya ada Dajjal dan sebagainya, iblis, dengan Islam al-haq wal batil. Jadi apabila masuk dalam bulan Ramadan dan kita hubungkan pula Ramadan ini dengan kejatuhan Osmaniyah, 100 tahun khilafah jatuh, maka sebenarnya kita nak kena melihat Ramadan bukan hanya sebagai bulan ibadah. Bukan bulan ibadah, bukan hanya sebagai bulan kita kata saya nak sembahyang banyak dapat pahala, saya nak lebih dekat dengan Allah, mengenal Allah, tasawuf, bersihkan hati saya nak tarikat, berzikir banyak, saya nak pergi umrah. Jadi sebenarnya kita nak melihat kejatuhan al-hukmu, kejatuhan sistem Islam yang berada pada tahun 1924 itu, kebangkitannya bukan kebangkitan orang yang sembahyang banyak, bukan kebangkitan orang yang akhlak baik, tetapi lebih lagi daripada itu, akidahnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya mantap, dan lebih lagi yang dikatakan tajdid tadi ialah kebangkitan sistem Islam. Maka kita kena tanya dengan diri kita pada malam Ramadan yang pertama ini, apa yang kita nak kena tanya? Nombor satu, kita kata saya sayang Islam, adakah saya sayang juga sistem yang bukan Islam? Saya sayang dengan ekonomi Islam. Apa ekonomi Islam? Di situ ada keadilan, ada kebenaran, hakikat iman sebagainya. Saya juga sayang dengan riba. Saya sayang dengan sistem Quran, pendidikan Quran. Saya sayang juga dengan sistem pendidikan sekular. Saya boleh terima pendidikan liberal, saya boleh terima pendidikan yang ghairal Islam. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Jadi orang-orang yang mengambil selain daripada Islam, sekali-kali Allah tak akan terima. Jadi tajdid 100 tahun, bukan kita nak setakat banyak sembahyang, pergi umrah dan sebagainya, tetapi kita kena faham, dia mesti bermula daripada satu kefahaman, pemikiran, daripada hati, perasaan, pegangan, daripada kehidupan kita, bahawa yang kita nak tajdidkan itu adalah seluruh sistem Islam.
Bila maksud seluruh sistem Islam, dia bermula dengan keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada sistem yang Allah turunkan, iaitu Al-Islam. Kita kena yakin dengan Islam. Sebab tu kita nak kena ada mereka yang faham tentang tajdid. Hari ni ramai orang yang sebut Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Ramai pula orang yang apa cakap saya ni tengah tunggu Imam Mahdi. Malah ada yang mengaku Imam Mahdi pula. Mengaku Imam Mahdi pun ada. Yang kita melihat bagaimana ramai terpengaruh mengaku Imam Mahdi lah dan sebagainya. Jadi kita lihat rupanya Imam Mahdi itu cuma nak cerita sebahagian kecil saja daripada Islam tadi. Jadi masuklah bulan Ramadan, masuklah dalam kita kata tarbiyah bulan Ramadan ini, dia nampak setakat nak betulkan hati dia, nak betulkan sembahyang dia, setakat tu je. Tetapi dia masih sayang, masih cinta dengan liberal, cinta dengan demokrasi ala Zionis, demokrasi yang diasaskan oleh Zionis. Malahan dia kata Islam tu demokrasi pula. Dia kata Islam tu demokrasi. Jadi demokrasi ni yang ada hari ni adakah Islam? Memang dalam Islam ada memilih ketua, ada. Dalam Islam ada unsur-unsur pemilihan ketua. Malahan digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam buruknya imam itu yang tidak disukai oleh makmumnya. Tak boleh, kena ada imam yang orang suka. Kalau pakai bagi imam yang orang tak suka tu, Nabi kata buruklah, tak eloklah macam itu kan. Adalah hadis itu nak sebut kat sini. Jadi maknanya bukan kita kata kita nak kena ada detektor yang dia sultan, dialah perintah, tak payah semuanya sistem warisan. Bukan macam tu. Islam bukan macam tu. Tapi nak sebut kat sini, Islam ada ciri-ciri pemilihan ketua, tapi tak sama macam demokrasi Zionis. Tak sama. Ini yang berlaku demokrasi Zionis yang berlaku ni umat Islam berpecah. Kenapa? Sebab asasnya bukan takwa. Asasnya bukan takwa. Asasnya bukan iman. Asasnya ialah dunia. Asasnya ialah harta. Siapa yang paling pandai bercakap, dialah yang paling ke depan. Siapa yang paling banyak duit, dialah menang. Money is king, kata setengah-setengah pemimpin. Money is king. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini. Kita hari ini mengikut arus, masih mengikut arus. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, rahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan, marilah kita sama-sama faham. Selagi kita hanya memahami ibadah itulah dia ibadah khusus, maka kita tak akan bersama dengan Al-Mahdiyin, iaitu mereka yang mendapat hidayah. Kita tidak akan melaksanakan tajdid kerana kita masih sayang dengan riba. Kita masih sayang dengan sekular. Kita masih sayang dengan liberal. Masih sayang, hati kita masih sayang. Masih lagi sanggup hidup bersama perkara yang Allah murka, sistem Allah murka, walaupun semayang. Ini sebenarnya hakikat tajdid, bukan tajdid ibadah. Kalau tajdid ibadah, kita kata zaman-zaman mungkin kita kata Imam Syafi'i contohnya, zaman-zaman ulama-ulama fiqh, itu tajdid ibadah. Atau bukan tajdid dari sudut tasawuf. Walaupun tasawuf penting, walaupun ibadah penting, tapi bukan itu semata-mata. Kalau tasawuf, mungkin zaman-zaman kita kata Imam Al-Ghazali contohnya, Abdul Qadir Jailani dan sebagainya, imam-imam yang terdahulu. Itu mungkin dari sudut tasawuf, mungkin dari sudut pemerintahan yang lebih baik, contohnya zaman Umar Abdul Aziz. Ini semua mujaddid. Jadi tajdid macam mana yang kita kata 100 tahun ni, pada kali ini ni, bagaimana yang telah disampaikan oleh ulama-ulama yang mengkaji tentang perjalanan kepimpinan dunia pada hari ini, iaitu tajdid Islam yang disebut sebagai taghyir islami kulli, perubahan Islam yang menyeluruh. Ini kita kena faham. Kenapa saya bawa perkara ini pada malam ni biiznillah, dengan izin Allah, ialah kerana kita bimbang. Kita jadi macam mana agama-agama lain, orang yang mengikuti agama lain, yang hanya mengata agama ni spiritual je, agama ni ibadah je. Terpisah daripada kehidupan, terpisah daripada pemerintahan, terpisah daripada ekonomi, terpisah daripada kehidupan-kehidupan yang lain selain ibadah khusus. Selain daripada ibadah khusus.
Jadi kita pun ingat cukuplah dengan macam itu saja. Jadi sebab itulah pada malam ni sempena dengan Ramadan ini kita nak kena tahu bahawa ini Ramadan yang pertama setelah berlalunya 100 tahun Masihi daripada kejatuhan Osmaniyah. Dan kita kena faham kejatuhan Osmaniyah itu adalah merupakan kejatuhan sistem Islam. Bila kejatuhan sistem Islam, yang tinggal hanyalah Islam dalam bentuk serpihan. Islam dalam bentuk serpihan, adalah sikit kat sini. Kalau bahagian hukum tu, bahagian nikah kahwin aja. Nak nikah aja baru panggil qadi, baru nak tengok apa Islam kata. Rukun nikah nak kena tahu. Rukun nikah ada berapa? Nak kena tahu rukun nikah. Kau tak sah nikah tu, ataupun keluarga tak sah. Tapi perjalanan keluarga, bagaimana kita melaksanakan, kita kata pembentukan Baitul Muslim, keluarga Islam, tidak mengikut sistem Allah. Masa nak nikah je, lepas nikah maksiat itu yang arus ada pada hari ni. Masa nikah tutup aurat, buat dengan elok-elok, mungkin buat di masjid, mungkin dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Tok Qadi. Kita baca Bismillah dulu, kita mengucap dulu, kita istighfar dulu. Tu kata Tok Qadi. Masa nak nikah, lepas habis nikah dengan jogetnya, dengan lalainya, dengan keadaan mengikuti cara-cara Kristian, cara-cara Hindu, cara-cara agama lain. Nampak tak? Jadi kita ingat agama ni macam tu. Kalau nikah, kalau keluarga, bab nikah je. Kemudian bab mati. Bab mati nak kahwin kat mana? Macam itu. Nak kahwin, minta maaf, nak tanam kat mana? Bab mati, nak tanam kat mana? Ni kubur mana? Takkan nak tanam kubur Cina pula. Jadi kita lihat manusia hari ni faham bahawa tajdid ini mungkin dalam bentuk yang serpihan-serpihan. Tapi hakikatnya tajdid itu dalam bentuk yang menyeluruh satu sistem. Dan untuk kita mendapatkan yang menyeluruh satu sistem ni, kita mesti mempersiapkan diri kita sebagai satu sistem. Sebab tu Allah perintahkan kepada kita supaya kita mengambil Islam secara menyeluruh. Jadi Ramadan ni jangan fikir nak ibadah je. Kita nak kena fikir juga macam mana cara aku ni, hati ni, fikiran ni, kehidupan ni nak benci riba contohnya. Nak membenci riba, nak membenci liberal, nak membenci sekular. Hati kita ni tak mau sistem-sistem yang boleh merosakkan kita. Kalau tidak, bila timbul dan naiknya ataupun diisyharkan Imam Mahdi yang sebenar contohnya, diisyharkan Imam Mahdi yang sebenar, atau kepimpinan yang menyatukan umat, tajdid tadi, nak melaksanakan tajdid, maka pada masa tu kita akan dapati kita yang tidak bersama dengan sistem Allah. Kita ingat semayang ajalah, itulah Islam. Kita ingat akhlak baik, itulah Islam. Kita ingat akidah saja, itulah Islam, tanpa melihat kepada Islam secara menyeluruh. Maka kita bimbang ketika mana datangnya Imam Mahdi yang sebenar, ketika Islam mula bersatu di atas asas iman, Islam dan ihsan, atas asas takwa dan Islam untuk dibangkitkan tadi, kita tak bersama dengan mereka. Macam mana hari ni lah. Kenapa kita kata kenapa kita tolong Palestin? Saya minta maaf, saya sentuh sikit. Kenapa tolong Palestin? Sebab Palestin ni ialah isu kemanusiaan. Isu kemanusiaan. Bila kata isu kemanusiaan ni, maka kita kata kita samalah macam pandangan dengan orang putih yang tidak Islam. Why you want to help Palestine? Well, man, this is not human. This is animal. Nampak? Kita bukan kata salah human dan animal tadi. Tapi kita nak sebut kat sini, apabila kita hanya faham begitu, jadi macam mana nak berlaku tajdid? Jadi besok kalau Israel dah nak kalah besok, tiba-tiba datang daripada apa namanya, pandangan-pandangan daripada orang lain, okeylah kita berdamai. Tapi berdamai macam mana? Berdamai dengan terms mereka. Term mereka apa? Term mereka
iaitu kan dia kata tak apalah, berdamailah macam itu, macam biasa. Tetap juga kan Israel occupied juga, Israel ada kuasa juga, cumanya ceasefire je. Kenapa ceasefire? Sebab apa? Sebab kita tak nak lagi budak mati. Jadi dia bukan masalah budak mati. Walaupun budak mati tu besar. Saya lupa apa ni kan, dia bukan masalah rumah hancur, tapi masalah yang hakikinya ialah bagaimana mereka merampas, mereka nak menguasai, menghancurkan kan semua yang dimaksud kehidupan seorang yang ataupun negara Islam yang ada di Palestin tu. Malahan mereka mahu mengambil Masjid Al-Aqsa. Jadi akan ada kompromi lah besok, sebab kita faham Islam ni ceasefire, jangan bunuh dia. Nanti ada orang sebut Hamas ni, dia kata telah memulakan, Hamas yang salah, sebab Hamas dah memulakan 7 hari bulan Oktober. Saya tanya dengan orang-orang, saya tengok dengan orang Israel, bila cakap tentang Palestin, dia kata apa? Cuba tengok 7 bulan Oktober, apa berlaku 7 bulan Oktober kan, ketika Hamas menyerang kita. Jadi disalahkan orang Islam lah kan. Sedangkan apa berlaku 7 bulan Oktober? Adakah kematian berlaku 7 Oktober? Ada ke yang mati? Contohnya pada 7 bulan Oktober tu bermula dengan kematian, ada bom meletup mana-mana, ada ke? Tak ada. Tapi sekarang ni 25,000 orang mati. Jadi kita tengok ini masalah humanity, masalah kemanusiaan, humanitarian. Kita pun bergerak demonstrasi. Ini masalah humanisme. Jadi akhirnya kita mempromosikan agama humanisme, agama mengagungkan manusia. Apa maksud mengagungkan manusia? Manusia berhak pilih hidup dia. Nak jadi gay boleh. Nak jadi lesbian boleh. Nak jadi apa saja boleh lah. Nak hidup riba boleh. Yang penting manusia tu dia sendiri pilih. Bukan Islam. Maka tajdid Islam bukan macam tu. Tajdid Islam bukan macam tu. Sebab tu kalau kita tidak memahami akan hakikat tajdid tadi, maka pada masa itu kita akan mengikut arus. Sebab tu Ramadan dia akan nampak ini bulan ibadah. Kita pun pulun ibadah. Walau bukan saya kata ibadah tu tak penting. Penting ibadah, akidah penting, sangat penting. Tetapi kefahaman kita tentang Islam itu telah dicekup, yang telah dikongkong, diikat oleh mereka yang memang pandai dalam peperangan al-haq dan batil. Kita bukan lagi berfikir untuk menegakkan al-haq, kita hanya berfikir untuk menegakkan kemanusiaan. Walaupun kemanusiaan itu sebahagian daripada Islam, tapi bukan kemanusiaan itu sebagai asas dan dasar. Dalam Islam, kemanusiaan itu kita jaga hak-hak kemanusiaan. Tetapi sebenarnya yang sebenar, manusia itu nak dibawa menjadi hamba Allah. Menjadi abdullah, hamba Allah. Bi'abdi, menjadi hamba dia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Jadi sekarang ni, manusia jadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan. Jadi ini yang kita maksudkan. Sebab tu kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini kita kena faham. Dan inilah yang telah berlaku, sedang berlaku sekarang. Baik, itu nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, saya nak sebut dekat sini. Sebenarnya dah 6 bulan lebih Palestin, Gaza diserang. Lebih daripada 25,000 mereka yang telah terkorban. Jadi maknanya kita melihat pada hari ini bagaimana keadaan yang ada makin teruk. Maka kita kena rasakan bahawa satu kewajipan bagi kita untuk membantu. Dan bantuan yang pertama yang kita kena buat ialah, yang pertama, kita kena membersihkan diri kita daripada syirik kepada Allah. Kerana maksud tajdid itulah man yujaddidu laha dinaha. Maksud mentajdidkan agama itu, mentajdidkan Islam, mentajdidkan tauhid, mentajdidkan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentajdidkan sistem yang mahu memimpin tadi. Sebab tu bila kita sebut tentang apa yang berlaku, kita lihat tentang Palestin, tentang semua yang ada, nombor 1, kita perlu meningkatkan, membersihkan akidah kita, dan sehingga kita bebas daripada syirik.
bebas daripada syirik. Sebab tu tuan-tuan dan puan, hari ni saya minta maaf saya sebutlah. Ramai yang kata dia belajar akidah, belajar tauhid. Ramai yang kata dia pandai dalam tauhid, berdebat dalam tauhid. Allah ke arash ke tak arash ke apa ke semua, macam-macam perdebatan. Tetapi ramai yang tidak kenal Allah. Jadi sebenarnya maksud bersih tajdid, sebab yang akan tajdid ni ialah orang yang benar-benar mentauhidkan Allah. Bukan orang yang cerita pasal tauhid, bukan orang berdebat pasal tauhid, tapi orang yang hidupnya mentauhidkan Allah. Hidupnya dalam keadaan benar-benar menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai Rabb dan Ilah dia. Bukan hanya bercakap. Dia bersihkan hatinya, dia bersihkan pemikirannya, kehidupannya. Jadi sebab itulah perkara kedua yang saya nak sebut kat sini, tajdid ialah kepada mereka yang mengenal Allah dan mentauhidkan Allah. Sebab tu kita kena kembali balik, betulkan balik perjalanan hidup kita ni. Kita bukan hanya faham Islam syumul, Islam menyeluruh dan sebagainya, tapi hati kita masih lagi mensyirikkan Allah. Apa maksud mensyirikkan Allah? Contohnya kita kata hari ni, kita kata ni bahagian kesihatan. Ni doktor-doktor kita ni kan, contohlah kata ubat menyembuhkan penyakit. Ini yang simple-simple ni. Ubat menyembuhkan penyakit. Maka kena ambil ubat ni. Ubat ni wajib ambil ni. Kenapa? Ubat menyembuhkan penyakit. Sebenarnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan ubat yang menyembuhkan penyakit, tapi Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi ubat ni apa? Ubat ni sebagai asbab, salah satu daripada sebab-sebab yang Allah izin untuk menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan tu Allah. Ubat ni sebagai sebab je. Sebab tu ada orang makan ubat ni, dia sihat. Ada orang lain makan ubat ni pula tak sihat. Sebab Allah nak tunjukkan kita yang menyembuhkan penyakit tu bukan ubat, Allah. Tapi hari ni kita dah termasuk dalam satu kemelut, kan? Asbab itulah yang paling besar, sehingga kita lupa kepada musabbib yang menjadikan sebab. Yang menjadikan sebab. Kita ingat, kan, contohnya bahagia. Bahagia pada harta, bahagia pada rupa, bahagia pada keturunan. Maka kita pun mencari harta, mencari rupa, mencari keturunan. Kita mencari dunia. Kita ingat dunia itu bagi kebahagiaan, sedangkan yang bagi bahagia itu Allah. Jadi kan, kita ingat sebab rupanya musabbib. Musabbib maknanya yang menjadikan sebab. Ini contoh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laparlah kan, nak kena makan lah, kan kita makan kita kata apa? Yang menghilangkan lapar, makan. Makanan yang kita makan menghilangkan lapar. Sedangkan yang menghilangkan lapar tu Allah. Ini kita masukkan. Jadi kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala sehingga benar-benar kita mentauhidkan dia, iaitu membebaskan segala bentuk syirik. Segala bentuk syirik. Ini perlukan kepada proses. Sebab tajdid di akhir zaman tidak akan dilakukan oleh mereka yang mensyirikkan Allah. Siapa-siapa yang tidak benar-benar mengenal Allah, malahan mensyirikkan Allah, sama ada sedar ataupun tidak sedar, maka mereka akan jadi mangsa kepada kemuncak fitnah, iaitu Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal akan menguasai hati mereka, pemikiran mereka yang tidak bersama dengan proses untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham bahawa tajdid orang duk sebut 100 tahun, kita nak menang. Kita ingat menang, contohnya kita kata saya ni nak menang, kita kena ada pertahanan diri. Kita pun belajar silat rupanya kita mensyirikkan Allah. Macam mana mensyirikkan Allah? Tuan guru ajar kat kita, baca yang ini, baca Qul Huwallahu Ahad 500 kali sehari, semalam baca 500 kali, maka kamu akan kebal. Jadi yang kebalkan kita ni Qul Huwallahu Ahad tu ke? Kalau betul kebal, kalau betul pun jadi kebal tadi, maka yang itu adalah merupakan istidraj, iaitu sihir, sejenis sihir. Bukan karamah, itu bukan karamah.
bukan karamah tu. Kita percaya kepada ayat yang boleh menjadi, memberi bekas, memberi kesan kepada sesuatu perkara. Jadi bila kita rasa sebab itu memberi bekas, sebab itu memberi kesan kepada satu perkara tadi, maka itulah yang digambarkan supaya mensyirikkan Allah. Sebab yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah kita lihat hari ini bagaimana keadaan umat hari ini. Kita duduk sebut pasal tajdid, sebut supaya tajdid, tetapi kita tak faham. Rupa-rupanya kita masih mensyirikkan Allah. Kalau kita mensyirikkan Allah, macam mana kita nak mentajdidkan? Macam mana kita nak bersama dengan Al-Mahdiyin? Iaitu kita menegakkan Islam, sistem Allah. Jadi ini benda-benda perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu kita perlukan ilmu. Dalam yang kedua ni perlu ilmu. Dia perlukan kepada orang yang boleh membimbing kita. Orang yang ada ilmu yang boleh bimbing kita. Bukan hanya sekadar ilmu bincang pasal sifat 20 ke, bincang pasal tauhid 3 serangkai ke, sekadar berdebat. Tetapi orang yang boleh membawa kita untuk mengenal Allah. Membawa hati kita mengenal Allah, membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau contoh, saya sebut sekali lagi satu contoh lagi. Contohnya kita katakan saya lah yang sebenarnya kita rasa kebolehan kita aku keakuan ni. Kita rasa saya yang pandai. Kalau tidak kerana saya ni kalau tidaklah saya ada ni, kita rasa tak berjaya lah projek ni. Kita rasa kita tak rasa Allah. Ini semua makrifat kepada Allah yang halus, yang perlu kita faham secara berperingkat. Jadi sebab tu tajdid bukanlah maksudnya kita hanya sekadar beribadah, duduk dalam bulan Ramadan, tetapi tajdid juga perlu duduk dalam proses. Perlu duduk dalam proses untuk kita mentarbiah diri kita, melaksanakan islah dari sudut apa? Islah dari sudut yang pertama sekali akidah, supaya benar-benar bukan terror ilmu kalam, bukan terror kita berbincang berdebat, terror kita maknanya kita mengenali Allah, bermakrifat kepada Allah. Apabila kita boleh melaksanakan perkara-perkara begitu, barulah kita dalam menuju kepada tajdid. Barulah Ramadan pada kali ini sebenarnya membawa kita kepada pembinaan untuk kita membina satu kekuatan. Membina satu kekuatan iaitu mentauhidkan Allah. Kalau kita tak boleh tauhidkan Allah, macam mana kita nak menegakkan sistem Allah? Macam mana nak tegakkan sistem Allah? Kita mensyirikkan Allah. Agaknya Allah akan bantu kita ke? Allah tak akan bantu orang yang mensyirikkan dia. Ya, sebab tu kita tengok hari ni, saya minta maaf lah. Kadang-kadang Tok Bomo, kadang-kadang orang silat kan, yang ramai tak perasan mereka mensyirikkan Allah. Dengan amalan-amalan yang dia rasa amalan-amalan itulah sebenarnya yang menjadikan dia kuat, yang menjadikan dia kebal. Amalan tu nampak macam Islam, nampak macam Quran, tapi rupanya dia mempercayai ayat itulah, amalan itulah yang menjadikan dia kebal. Sedangkan itu hanyalah asbab-asbab yang diizinkan Allah dalam bentuk doa. Jadi sebab tu kita kena faham tajdid ni dia bukan hanya datang dengan kita kata kita menang perang, kita dah boleh memanah, kita dah boleh berkuda, kita dah boleh tanam padi, tanam pokok, kita dah boleh ada dinar, ada dirham. Itu tajdid akan berlaku kat situ. Walaupun nombor satu saya sebut tadi sistem, kita perlu faham akan sistem. Mana sistem kita bukan Islam dalam bentuk ibadah semata-mata, sistem. Tetapi yang kedua ni, untuk membina kekuatan sistem tadi, kita perlu faham bagaimana mahu mentauhidkan Allah. Bukan saja mentauhidkan Allah dalam bentuk teori, tetapi dalam bentuk ma'rifatullah. Wajib kita ma'rifatullah. Dan mengenal Allah tadi bukan hanya sekadar kita tahu, tetapi betul-betul hidup dalam kehidupan kita bebas daripada syirik. Ini penting sangat. Sebab tu kita hari ini telah ditarbiah oleh masyarakat yang telah duduk dalam sistem yang jahiliyah, yang gelap, sehingga kita tak perasan. Sehingga kita mengambil rukhsah
rosahnya apa mengambil keringanan. Keringanan kita pandang ringan, isu riba ringan. Nak berhutang kan kita, tak apa kot, kita dah susah ni nak kena berhutang. Kita kena berhutang sebab kita susah sekarang ni kan. Jadi kita kata tak apalah berhutang. Berhutang ada riba. Sebenarnya bila kita ambil hutang, kita akan semakin terperangkap dengan sistem. Kita akan semakin terperangkap, kecuali lah hutang yang tidak ada riba, itu lain lah. Jadi contohnya kita dah ikut arus. Nak belajar, kalau kita tak ada sijil, macam mana kita nak belajar? Nak kena ada sijil. Nak kerja, kalau kita tidak ada sijil macam nak kerja, maka kita pun terperangkap dengan sijil, terperangkap dengan walaupun sijil tu kita kata bukanlah benda tu tak ada manfaat, tetapi hati kita terikat kepada apa yang ada pada arus lebih daripada terikat kepada apa yang Allah perintah, Allah suruh. Sehingga kadang-kadang sampai peringkat bermaksiat pun kita rasa perlu kena buat ni. Kalau tak buat macam mana? Contohnya, kalau tak buat tak dapat kita ni. Kalau kita tak tipu tak dapat. Kalau kita tak tipu tak untung. Kena tipu sunat, dia kata bohong sunat. Jadi kita lihat, kita mengikut arus. Kenapa ikut arus? Sebab kita tidak mentauhidkan Allah. Kita mensyirikkan Allah dalam hidup kita. Jadi sebab tu kita kena faham macam mana, kena datang, kena bincang, kena talaki. Kena ada orang yang guru yang boleh membimbing kita, murabbi yang boleh membimbing kita, mursyid yang boleh memberi cahaya, menunjukkan kita kepada Allah biiznillah, dengan izin dia. Sebab tu hari ini tuan-tuan dan puan, kebangkitan tauhid, kebangkitan kita untuk mengenal Allah adalah merupakan tajdid. Ini permulaan tajdid. Dari permulaan tajdid ni ialah apabila hati kita bersih, fikiran kita mempunyai kesedaran al-aqlu wa'i kan, baru nampak. Minta maaf, saya bagi satu contoh yang lain kan. Saya berbual dengan orang-orang yang memimpin ni, kepimpinan ni, yang memegang yang YB lah, YB nak sebut YB ni kan, YB, orang yang ada apa dia panggil, ada jawatan lah. Bincang. Salah satu kita bincang berkenaan dengan sistem yang ada. Contohnya sistem kesihatan, sistem bagaimana ada berlakunya bioweapon lah, chemical weapon lah. Kita ada bukti semua. Cerita tentang ekonomi, macam mana kita nak bagi ekonomi sebagainya. Jadi bila kita ceritakan tentang pandangan-pandangan Islam tentang satu-satu isu, satu masalah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu tu dengan pandangan iman, pandangan Quran, dan pandangan-pandangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf saya nak sebut kat sini, majoriti walaupun dia pendidikan Islam tak boleh nampak apa yang berlaku. Kan dia tak boleh nampak tentang suatu perkara yang dicadangkan oleh pihak antarabangsa contohnya, nampak macam bagus dan baik, tapi rupanya semua itu merupakan tipu hela mereka, tipu daya mereka di dalam peperangan nak menghalau, nak menghabiskan negara kita. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan Allah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala tadi, bagaimana hari ini kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita tak nampak. Kita cakap punya ada bukti dan sebagainya, tak boleh nak sedar, tak nampak. Tetapi bila dia rasa nak sokongan kita, dia minta, dia dekat, datanglah. Jadi ini semualah manusia yang sebenarnya masih lagi tidak ada hati yang disentuh oleh iman kepada Allah. Jadi iman masih lagi tidak ada kekuatan. Ini masalah yang besar kepada orang beriman, termasuklah mereka yang ada agama atau belajar agama. Saya dengar bincang-bincang, susah. Kenapa? Kerana dalam hati dia masih ada hijab. Hijab apa? Iaitu mereka mensyirikkan Allah. Dia yakin dengan sistem manusia lebih daripada sistem Allah. Dia yakin kepada kata-kata pimpinan dunia, daripada kita kata tunjuk ajar daripada world organisasi organisasi dunia ni, lebih daripada dia percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah syirik, ini mensyirikkan Allah. Jadi sebab tu Allah gambarkan musuh paling besar
kepada orang beriman selain daripada Zionis, selain daripada Dajjal yang belakang Zionis tu, iblis yang belakang Dajjal tu, ialah musyrikin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang memusuhi orang yang beriman. Siapa dia? Al-Yahud. Itulah Zionis. Di belakangnya ada Dajjal, di belakangnya sekutu Dajjal, di belakangnya ada iblis. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi bayangkan hari ini saya nak bersama dengan Imam Mahdi, saya nak bersama dengan Al-Mahdiin, saya nak bersama dengan kebangkitan Nusantara, saya nak bersama-sama dengan kebangkitan iman, kebangkitan Islam, tajdid 100 tahun, tetapi saya masih lagi mensyirikkan Allah. Kita kata kita nak tajdid, kita nak berjihad, nak berjuang, nak bersama Al-Mahdiin, orang mendapat hidayah bersama dengan Imam Mahdi, sebut Imam Mahdi, Bani Tamim, sebutlah apa pun, tetapi masih mensyirikkan Allah. Kita lebih percaya kepada ayat-ayat yang kita baca. Amal ini dapat ini, amal ini dapat ini, seolah-olah itulah karamah. Bukan karamah tu, tuan-tuan dan puan, bukan karamah. Karamah kita tak boleh kontrol. Yang boleh kontrol tu, nak terbang, nak apa, bila masa-masa boleh buat tu, itu adalah sihir. Istidraj, disebut istidraj. Saya bagi satu contoh yang simple lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya dia boleh bagi makan kepada sahabat-sahabatnya dalam keadaan tak terputus-putus makanannya. Makan, senduk dapat, senduk dapat. Peristiwa Khandaq, kan, dia senduk kat puyuk tu, kan, keluar makan, habis semua dapat makan, semua dapat makan. Maknanya seolah-olahnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam boleh bagi makan kepada semua orang tak habis-habis. Tapi cuba lihat kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ketikanya sampai 3 hari tak sentuh makanan, sampai 3 hari berlapar, sampai terpaksa letakkan batu-batu di perut baginda sallallahu alaihi wasallam, letak kat perut baginda, ikat. Kenapa? Sebab lapar, tak ada makanan. Kalau Nabi boleh kontrol mukjizat dia boleh makan anytime, dia boleh makan anytime. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya berkuasa. Nabi nak ajar kita, nak didik kita. Kalau kamu boleh buat satu yang di luar kebiasaan, mencari adat, kamu boleh buat sesuatu yang pelik-pelik, yang hebat-hebat, tetapi dan kamu boleh kontrol perkara tersebut, itu bukan karamah, itu bukan ma'unah, iaitu pertolongan Allah. Bukan, itu adalah istidraj, sihir. Walaupun namanya Islam, namanya Quran, kita kena faham yang ni. Sebab tu kita kata, saya ada silat, saya ada magic, saya ada kekuatan kebal, saya ada sekian. Rupa-rupanya itu mensyirikkan Allah, iaitu kita mempercayai kepada makhluk, mungkin jin yang kita seru, sahabat-sahabat kita, khadam tadi, ataupun mana-mana perkara-perkara yang kita kata inilah dia yang boleh memberi bekas, sedangkan yang memberi bekas hanyalah Allah. Yang memberi bekas hanyalah Allah. Tetapi kita rasa kita yang berani. Jadi nak silat, nak menang, nak lawan dengan kita, nak pergi dengan pertahanan diri, dengan kekuatan diri. Kita yakin pada pertahanan diri, yakin pada diri kita. Diri kita lah seolah memberi bekas. Itulah syirik kepada Allah. Macam mana kita nak tegakkan Islam, nak tajdid, kita sendiri syirik, mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah? Macam mana? Adakah kita akan dapat pertolongan Allah? Tak akan dapat pertolongan Allah. Kita ingat kita dah persiap dah, rupanya kita mensyirikkan Allah. Kita masih yakin kitalah yang buat, kita yang kuat, sedangkan Allah kata, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Tidak akan bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Allah bukan hanya mencipta kamu, Allah juga mencipta apa yang kamu perbuat. Yang nak sebut sini banyak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahawa sekiranya kita yakin kitalah yang kuat, kitalah yang pandai, kitalah yang hebat, maka itulah sebahagian daripada syirik kepada Allah. Termasuklah di dalam ujub, di dalam riak, di dalam takbur, sombong. Itu termasuk syirik belaka itu. Jadi macam mana kita nak tajdidkan Islam dalam keadaan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah.
Karamah bukan untuk dipertontonkan. Betul, karamah bukan untuk dipertontonkan. Saya minta maaf saya sebut ni. Ada orang dia boleh rawat orang. Datang boleh rawat, datang rawat, boleh rawat. Rupa-rupanya bukan karamah, tetapi istidraj. Walaupun namanya Islam ataupun ayat Quran. Sebab mukjizat Nabi SAW menunjukkan kita, Allah bagi pada masa itu, selesaikan masalah tu. Masa diperlukan baru datang mukjizat. Karamah pun sama juga. Jadi yang boleh menang dengan Dajjal ni karamah dan ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah, karamah pun pertolongan Allah juga. Ringkasnya, ma'unah ni pertolongan Allah kepada orang beriman yang yakin Allah tolong dia pada masa tu. Karamah pula pertolongan kepada orang beriman juga, yang lebih hebat lagi, iaitu orang beriman yang berjuang. Itu karamah. Tapi karamah bukan boleh kontrol. Saya nak terbang, boleh terbang ni, ada berkebal. Bila masanya Allah bagi. Bukan kata tak ada amalan. Amalan lah, bacalah doa ke apa, tak ada salah baca doa. Tetapi bila doa itulah yang kita rasakan, yang kita yakinkan bahawa dengan doa itu jadi perkara ini, maka itu namanya istidraj. Jadi itu namanya istidraj, sihir. Sebahagian daripada sihir. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk melaksanakan tajdid, kita mesti membersihkan akidah kita, mesti membersihkan pemikiran kita, kefahaman kita, supaya benar-benar bukan sekadar mentauhidkan Allah dengan ilmu kalam, kita berdebatlah apa, tetapi mentauhidkan Allah dengan ma'rifatullah, dengan kita membersihkan jiwa kita, hati kita, mengenal Allah, yakin dengan Allah, benar-benar kita kenal Allah. Jadi bukan hanya sekadar, saya tahu sifat 20, saya tahu tauhid 3 serangkai, saya ni dah faham, dah pandai, dah tahu, dah hujah-hujah. Bukan yang itu. Tapi mengenal Allah dengan akal dan nakal. Nakal ni apa? Akal ni apa? Ilmu akal, pemikiran kita, dan nakal dengan apa yang ada dalam Quran, itu Quran dalam hati kita, sesuatu yang boleh kita rasai. Jadi ma'rifatullah bukan hanya logik. Kalau kita guna logik, tak sampai kepada ma'rifatullah. Logik tak sampai kepada Allah. Tapi kita kena ada hati yang bersih. Bila hati bersih, barulah kita boleh nak merasai, barulah kita boleh nak meyakini, barulah boleh kita nak benar-benar melaksanakan tuntutan Allah. Di sinilah yang digambarkan sebagai apa? Sebagai mentauhidkan Allah. Jadi tajdid 100 tahun bukan tajdid kita buat macam-macam, tapi masih lagi mensyirikkan Allah. Bila kita yakin riba lebih baik daripada sistem Islam, sistem riba lebih baik daripada sistem Islam, kalau tak ada riba susah kita, maka itu dah syirik dah. Kita mengambil satu sistem yang lain, kita mengambil satu kefahaman yang lain. Lepas tu bila kita campur adukkan pun dah tak boleh, apalagi kita nak mengambil yang lain, kan? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mengambil sebahagian kitab, tinggal sebahagian kitab? Macam itu, kan? Jadi tajdid ni dia bukan hanya sekadar saya nak boleh menang, boleh saya ada silat, saya ada pertahanan diri, saya pandai panah, saya pandai. Tak. Itu semua adalah merupakan asbab-asbab yang memang tidak kita nafikan, tetapi sebenarnya hakikat kemenangan bermula dengan mentauhidkan Allah. Bermula dengan kita benar-benar menghidupkan, kita kata tauhid, kita kata mengesakan Allah tadi di dalam hati kita, pemikiran kita, sehingga terputus kita daripada keyakinan ghair Allah. Sampaikan kita nak kata saya bercakap ni pun sebenarnya dengan kudrah, dengan iradah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat-sifat Allah. Kita semua nak kena faham yang ni. Bila kita faham yang ini, baru kita boleh menjadi al-mahdiyin, menjadi muwahhidin. Kalau tidak, kita syirikkan Allah. Nampak macam Islam, nampak macam nak menegakkan Islam, rupa-rupanya kita mensyirikkan Allah. Kita bimbang bila datang besok Al-Mahdi yang sebenar, pimpinan yang sebenar yang mendapat hidayah. Bila datang Al-Mahdiyin, kelompok-kelompok yang berhidayah yang sebenar, bila datang besok
kita akan apa? Kita tolak mereka. Kenapa? Kita nampak mereka ni sesat. Kenapa mereka sesat? Sebab mereka tidak mensyirik, tidak mensyirikkan Allah macam kita. Kita rasa syirik tu betul pula. Wa iyazbillahi min zalik. Ini satu benda yang kita kena faham ni. Saya minta maaf malam ni. Jadi cerita pasal Ramadan ini, kenapa saya cerita pasal perkara begini? Kerana Ramadan tahun ini ialah Ramadan 100 tahun. Dan 100 tahun ini Ramadan yang kita gambarkan sebagai Ramadan untuk tajdid, mukaddimah kepada persiapan tajdid. Kita tak sebut macam itulah. Jadi janganlah kita rasa-rasa bahawa aku dah cukup dah. Cukup dengan semayang banyak, tarawih sebagainya, cukup dah. Jangan rasa macam tu. Sebab kalau kita dah sembahyang tarawih, ramai orang sembahyang tarawih dan hebat sembahyang tarawih, tapi mereka mensyirikkan Allah. Tapi mereka mendukung sistem manusia. Dia sokong pula riba. Dia pergi solat tarawih tu dengan kereta yang dia beli dengan riba. Dia tak rasa apa-apa. Minta maaf no? Tak rasa apa-apa. Tak rasa bersalah pun. Dia ambil riba. Dia kata terpaksa. Terpaksa. Jadi sedangkan istilah darurat, terpaksa ni dia punya istilah, dia punya definisi dia. Definisi dia. Baik. Jadi itulah insya-Allah sebanyak saya minta maaf sangat-sangat. Malam ni agak kasar sikit agaknya lah. Sebenarnya tengah hati saya ni tengah sedih sangat sebenarnya melihat kawan-kawan kita yang ada di Palestin tu. Susah sangat, teruk sangat. Jadi kita pula yang di luar Palestin ni, kita ingat kita dah buat macam-macam, tapi banyak benda asas pun tak lepas. Mentauhidkan Allah tak lepas, ibadah yang betul-betul khusyuk tak ada, macam-macam. Kemudian yang lebih teruk lagi, yang pertama saya sebut tadi, iaitu kita semayang, kita puasa, pergi umrah. Banyak kali bulan Ramadan pergi umrah, tetapi hati kita reda dengan sistem manusia. Habis tawaf, pergi masuk ke dalam kedai-kedai Yahudi yang ada di keliling Masjidil Haram. Pergi kat sana, belanja sana, bagi pula kepada orang Yahudi tu duit. Baru lepas tawaf menangis, minta ampun ke Allah semua. Keluar bershopping center, bershopping pula dekat tempat-tempat yang Yahudi punya. Keliling. Dajjal tak boleh masuk dalam Mekah. Dajjal tak boleh masuk Madinah. Betul. Nabi sebut. Tetapi tentera dia, sistem dia, pengaruh dia ada keliling Masjidil Haram. Kita keluar. Ini Yahudi punya ni. Tak apalah pasal kat Mekah, kita masuk jugalah pasal kat Mekah. Kita nak minta redha Allah, nak minta ampun ke Allah, tapi kita masih lagi bersama dengan musuh Allah yang duk bunuh Islam tu. Nak bunuh bayi tu, kita kata 25,000 mati, kita kata 10,000 mati bayi, ramai mati, kita rasa tak boleh berdemonstrasi. Tapi bila nak membeli barang-barang, kita masuk ke kedai-kedai yang memang Yahudi belakangnya, hotel-hotel yang Yahudi belakangnya, kita tak kisah, tak apalah. Macam itu. Macam mana Allah nak bagi kemenangan kepada umat? Kita bimbang. Kita tak termasuk dalam golongan orang yang akan menang. Kita tak termasuk. Wa iyazbillahi min zalik. Islam menang, janji Allah. Tetapi kita tak. Kita tak bersama. Sebab kita dah masih reda dengan sistem jahiliah ni. Reda dengan syirik kepada Allah. Reda dengan syirik. Perkara yang mensyirikkan Allah, kita reda. Kita sanggup buat. Sebab tu tuan-tuan dan puan, kita kena faham masalah tauhidkan Allah ni. Sebab tajdid bukanlah maksudnya tajdid kita menang-menang macam itu. Tapi tajdid mesti ada asbab-asbabnya, mesti ada kekuatannya. Salah satu saya sebut tadi, yang kedua ni ialah kita kena ada suatu kekuatan untuk memproses diri kita supaya mentauhidkan Allah. Ingat tentera Al-Mahdi adalah tentera yang mentauhidkan Allah, bukan tentera yang mensyirikkan Allah. Puasa kerana nak sihat, kerana Allah. Saya saja aku puasa kerana Allah. Bulan Ramadan fardu kerana Allah. Tapi puasa juga nak sihat. Dua bertembung dua.
dipanggil syirik qasad. Syirik dalam niat. Allah akan biarkan kamu nak sihat ke? Allah bagi sihat, tapi Allah tak terima puasa. Habis puasa sihat. Memang Nabi sebut kan, sumu tasihu. Kamu puasa, kamu sihat. Tetapi jangan puasa kerana nak sihat. Puasa kerana Allah. Fadilat, kelebihan puasa boleh menyihatkan. Itu doa, minta ke Allah, ya Allah, kau berikan aku kesihatan, ya Allah. Belilah kesihatan, ya Allah. Aku dah usaha ni dengan berpuasa, berusaha berpuasa. Minta ke Allah kesihatan boleh. Tapi puasa kerana nak sihat, puasa kerana nak diet, tak boleh. Puasa kerana Allah sahaja. Diet, sihat, semua tu kelebihan dia, kita minta ke Allah. Doa tak apa. Doa tak ada masalah. Ini syirik. Banyak benda syirik yang kita buat hari ni. Syirik dalam qasad kita, dalam niat kita. Syirik dalam minta pertolongan. Dalam minta pertolongan syirik juga. Kita minta pertolongan dengan manusia. Minta pertolongan dengan makhluk. Sedangkan minta pertolongan pada Allah. Habis boleh ke kalau sakit jumpa doktor? Memang sakit kena jumpa doktor. Tapi bukan kita minta pada doktor. Kita minta pada Allah. Jumpa doktor sebab Allah perintah kita untuk cari jalan supaya sihat, supaya boleh beribadah pada dia. Allah perintah kita. Jadi kita jumpa doktor, bukan doktor yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tu Allah. Syirik lagi. Dengan doktor kita dah syirik. Kita nak study, nak exam. Kita pun kata kena study. Kalau tak study nanti kamu tak lulus pula. Study itu sebagai memberikan, bukan kata tak kena study. Kena study, tapi study kerana Allah, bukan study kerana nak lulus. Sebab tu kita hari ni ilmu kita korup. Kita belajar kerana nak lulus periksa. Belajar kerana nak kerja. Kenapa belajar sampai PhD ni? Supaya saya boleh kerja. Kerana saya nak kerja. Supaya nak kerja, supaya nak dapat pensyarah PhD. Sebab tu bangga, riak, sombong, ujub. Dapat PhD, ujub, sombong, riak. Jadi tak ada barakah. Walaupun yang diambilnya usuluddin, ilmu hadis, tapi tak ada barakah. Kenapa? Dia bukan belajar kerana Allah, belajar kerana supaya orang tengok dia pandai, belajar supaya boleh mengajar boleh jadi cikgu yang hebat, boleh berdebat. Ini belajar semua bukan kerana Allah. Ini semua syirik belaka. Kita tak perasan. Jadi kita kata, saya nak tajdid, saya nak bersama Imam Mahdi, saya bersama Al-Mahdiin, saya nak bersama kebangkitan Nusantara, kebangkitan di Nusantara, kebangkitan di negara kita. Tetapi kita mensyirikkan Allah. Macam mana kita nak benar-benar menjadi tentera yang boleh menegakkan Islam, sedangkan kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bulan Ramadan kita kena faham, Ramadan inilah persiapan untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan akal, kefahaman, pemikiran kita, membersihkan kehidupan kita, akhlak ibadah kita, ibadah dan akhlak kita, membersihkan semua supaya benar-benar kita menjadi manusia yang bersih dalam mentauhidkan Allah. Barulah kita boleh berubudiah dia, beribadah dan menegakkan Islam, menegakkan khilafah, boleh melaksanakan apa Allah perintah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, baru boleh. Kalau tidak tak sampai. Jadi besok Imam Mahdi datang, kita ingat Imam Mahdi tu Dajjal. Dajjal datang, kita ingat Dajjal tu Imam Mahdi. Kita ingat Dajjal tu Isa. Kita ingat Dajjal tu Tuhan. Wa yazbillah min zalik. Kenapa? Kita tidak membersihkan syirik yang ada dalam hidup kita. Kita ingat okey tak apa. Bila datang Dajjal, kita tengok Dajjal tu Tuhan. Kenapa? Sebab kita memang dah ada syirik yang kita tak nak bersihkan. Jadi ini perkara-perkara yang penting bila masuk bulan Ramadan. Sebab itulah salah satu doa yang saya nak cadangkan kepada tuan-tuan sekalian. Baca doa ni, doa dalam maksurat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita kena ada
Doa-doa ni kena baca selalu. Kan? Allahumma inna na'udzu, ya Allah lindunglah aku daripada perbuatan-perbuatan syirik yang aku tahu dan perbuatan syirik yang aku tak tahu. Lindunglah kami. Allahumma inna tu, maknanya kami lah. Allahumma inni, saya. Jadi kenapa kita bacakan Allahumma inna ni? Sebab kita doakan sekali untuk anak isteri kita, suami kita, saudara kita, kawan kita, sahabat kita, siapa yang kita sayang, doa sekali, masukkan doa tu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Jadi kita minta Allah jauhkan daripada syirik. Minta. Jangan tak minta. Kalau kita tak minta, tak dapat. Kalau kita tak minta tu, kita sombong. Kita ingat kita lah yang pandai. Sahaja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Aku tu siapa aku tu? Kita rasa aku tak minta izin pun ke Allah. Kita rasa kita yang sembahyang, kita yang angkat. Sedangkan Allah kata bukan kamu yang melontar, aku yang melontar. Kita pun tak faham macam mana ni, apa ustaz sebut ni, baca gitu kan. Kita tak faham, kita mensyirikkan. Dalam solat kita syirikkan Allah. Kita yakin kita yang angkat, sedangkan yang angkat tu Allah. Hakikatnya bukanlah tangan ni, kita nampak kita lah zahirnya, tapi hakikatnya tu Allah. Macam mana pening kepala? Ini kita tak faham. Kita kena belajar ni, mengenali Allah, mentauhidkan Allah. Kenal Allah untuk mentauhidkan Allah. Kenal Allah untuk berubudiah kepada Allah. Bukan kenal Allah untuk berdebat dengan ilmu kalam. Jadi ini nak sebut sini kan, bagaimana kita ni nak betul-betul tegakkan Islam, tajdidkan Islam, tapi kita mensyirikkan Allah. Ini maksud saya tadi. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lah kono. Ini pun dah dekat pukul 12 ni. Saya minta maaf sangat, malam ni nak bangun sahur lagi kan. Jadi pesan saya ni pun dekat luar lagi ni, masih tak ada di luar lah, insya-Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita, kelemahan kita. Siapa yang masuk lewat ni mungkin boleh dengar daripada awal sikit kot. Saya minta maaf kalau saya cakap ni kasar sebagainya. Saya mohon ampun daripada Allah. Minta maaf daripada tuan-tuan sekalian. Insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan bulan Ramadan pada tahun ini sebagai bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan yang terbaik sebelum ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hambanya yang ikhlas, hambanya yang mentauhidkan Allah, hambanya yang kenal Allah, sehingga akhirnya sampai memperjuangkan Allah. Hidup bersama perjuangan, mati bersama perjuangan fi sabilillah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسق اللهم رابطتها ولمدها ولحسبولها واملأها بنورك الذي لا يخفو وشر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك ومثال شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم الناصر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tolong doa untuk kami insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.